أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب أبيه رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد kita tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, syukur kepada Allah SWT kerana dengan taufik dan hidayah Allah SWT, rahim dari Allah SWT, masih lagi Allah SWT kurniakan kepada kita semua taufik dan hidayah untuk kita datang ke rumah Allah, menaikkan perintah Allah SWT dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu salat seterusnya kita dapat duduk dalam majlis Allah sakinah, ketenangan, majlis makhluk Allah. Di akhir majlis, peserta majlis disuruh kumu maghfurullah, bangun bersurailah dalam keadaan kamu diampunkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan nikmat dan taat Allah SWT. Allah SWT Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba dalam hubungan Allah dalam dunia keadaan Allah boleh guna keadaan binabihi subhanalladzi asra bi'abdihi subhanalladzi asra binabihi subhanalladzi asra birasulihi subhanalladzi asra bihabibihi. Allah SWT gunakan keadaan hamba nak bagi tahu tinggi kedudukan hamba. Bila manusia jadi hamba, bila manusia ni jadi hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba pangkat, bukan hamba raya Allah daripada Allah, hamba kebun, hamba projek. Subhanalladzi asra bi'amali hamba. Kita dengar hamba itu hamba amati, hamba amati. Hamba ni diri dia pun bukan hak diri dia. Sebegitulah kita dengan Allah. Begitulah saya dan tuan-tuan semua makhluk, khusus manusia dengan Allah. Kenapa? Kerana Allah Khaliq, pencipta. Selain daripada Allah, besar mana pun dia, hebat mana pun dia, kaya mana pun dia, tinggi mana pun dia, selain Allah makhluk dicipta. Khaliq pencipta, makhluk dicipta. Hari ini kita telah dipesongkan. Alam semula jadi. Alam semula jadi. Kalau saya bagi tahu cawan ni semula jadi, saya cawan semula jadi. Benda yang besar ni pun akal kita tak boleh terima dia semula jadi. Ada kilang yang buat dia, ada orang yang ukir dia, ada orang yang bentukkan dia. Saya kata meja ni semula jadi. Meja semula jadi. Bengong dah salah. Meja semula jadi dia kata.
surau semula jadi. Cuba bayangkan, benda yang sebesar ini pun kita tak boleh terima, akal kita tak boleh terima dia semula jadi. Benda yang sebesar meja ini pun akal kita tak boleh terima semula jadi. Binaan yang sebesar surau ini pun kita tak boleh terima, akal kita tak boleh terima semula jadi. Kita boleh kata alam semula jadi. Yang kecil pun akal tak boleh terima semula jadi. Takkanlah hak sebesar-sebesar ni semula jadi. Tapi oleh kerana telah dipesong, kan? Percakapan telah dipesong, otak, akal, fikiran kita pun telah dipesong, alam semula jadi. Bencana alam, bencana alam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebab itu menjadi hamba Allah, seluruh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul menyeru kaum dia supaya jadi hamba Allah, jangan jadi hamba berhala. Wa ila 'adin akhahum Huda, kepada kaum 'Ad Allah hantar Nabi Hud alaihi salam. Apa yang Nabi Hud dakwahkan? Qala ya qaumi i'budullah. Qala ya qaumi i'budullah. Wahai kaumku, jadilah hamba Allah, sembahlah Allah, jangan sembah selain daripada Allah. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba selain daripada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu ilah melainkannya Allah. Wa ila Thamud akhahum salihah, pada kaum Thamud Allah SWT hantar Nabi Saleh alaihi salam. Apa yang Nabi Saleh dakwahkan kaum dia, seluruh kaum dia? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba selain daripada Allah. Sembahlah Allah, jangan sembah selain daripada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu ilah melainkannya Allah. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib, kepada penduduk Madyan Allah SWT utuskan Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib seru kaumnya, qala ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, jadi hamba Allah, jangan sembah selain daripada Allah, jangan sembah berhala, jangan sembah matahari, jangan sembah pokok, jangan sembah raja. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu ilah melainkannya Allah. Seluruh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, sehinggalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam ayat yang lain Allah SWT berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah. Jangan mengabdikan diri pada majikan, pada dunia, pada kebun, pada selain daripada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah. Apa aku janji kita dengan Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Liya'budun ay liya'rifun, mengabdi kepada Allah, mengenal Allah, kena kenal. Awal min ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Nak kenal Allah kena kenal diri dulu. Nak kenal Allah kena kenal diri dulu. Tak kenal diri itu yang payah nak kenal Allah. Dan nak tak kenal diri, lepas tu tak sedar diri pula. Lagi. Dan tak kenal diri, tak kenal diri dia tu hamba Allah, lepas tu tak sedar diri pula. Oh, ni kereta aku, ni rumah aku, ni kebun aku, ini projek aku, ini aku. Tak kenal diri lah. Dan tak kenal
tak sedar diri lah. Ni aku tak boleh, meeting ni aku kena ada. Tak ada. Ish, tak boleh department aku ni. Aku tak boleh. Orang tak boleh ganti aku. Tak kenal diri. Lepas tu tak sedar diri pula. Duduk atas bumi hak milik Allah, pijak atas bumi hak milik Allah, berenang di bawah langit hak milik Allah, hirup udara hak milik Allah, tak sembah Allah. Dan tak kenal diri, tak sedar diri pula. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Nak kenal Allah, kena kenal diri. Sebab itu Allah beritahu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ni banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tak tengok pun. Allah semua tengok. Yang kau kata aku tu, yang aku tu, ni kebun aku, ni kebun durian aku. Aku yang tanam. Aku tanam je, bukan aku yang tumbuhkan. Aku yang tanam pun dah tak sedar diri dah. Allah. Kalau aku yang tumbuhkan, lagi lah tak sedar diri. Sebab itu Allah tanya, afara'aytum ma tahrusun? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Tidakkah kamu lihat pada apa yang kamu tanam? Aku yang menumbuhkan ke kamu yang menumbuhkan? Kita ni kerja tanam je. Kerja tanam je. Kerja menumbuhkan tu kalau Allah bagi kat kita, Allah. Kerja tanam tu pun Allah sak je. Kita tak tanam pun tumbuh juga. Kan? Burung berak. Dia berak atas bangunan. Tanam tak ada, baja tak ada, gali lubang pun tak ada, celah-celah simen tu boleh tumbuh pokok. Allah. Merekah simen bangunan, merekah tumbuh pokok. Siapa tanam? Engkau bertanam, aku yang tanam. Engkau yang tumbuhkan ke, aku yang tumbuhkan. Afara'aytum ma tahrusun? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Pertanyaan Allah ni supaya kita kenal diri, supaya kita sedar diri. Kenal diri kita ni hamba, sedar diri kita ni hamba Allah. Kadang-kadang Allah suruh kita menumbuhkan kerja manusia. Allah pernah kerja tanam pun, tanam lepas tu siram berubah je. Itu pun pernah dia. Dia siram. Tak siram pun Allah siram dengan hujan juga. Bayangkan nak menumbuhkan dan tunas daripada biji benih yang keras. Agak-agak kita nak tumbuhkan macam mana, nak keluarkan tunas. Kalau kita, Allah bagi tugaskan kita untuk menumbuhkan, nak torik, nak ketuk, nak keluarkan tunas, nak tarik tunas satu hal. Nak tarik setara mana? Pakat main tak tumbuh lah. Memang tak tumbuh pokok. Memang tak tumbuh pokok. Sebab tu sedar diri sikit, kenal diri sikit. Tanam je yang kerja menumbuhkan aku. Lepas tu keluar tunas tak, cantik je, hijau muda. Lepas tu dia jadi daun hijau tua pula. Bila masa color daun tu, daripada hijau muda jadi hijau tua. Siapa yang color daun? Bila masa dicolorkan, lepas tu keluar dahan pula warna coklat. Keluar dia punya dahan jadi warna coklat. Siapa pula yang color dahan tu? Lepas tu keluar buah pula, daripada warna hijau jadi kuning. Hijau kuning, siapa yang color? Bila masa tuan hak tanam tadi sembah color, ni color kuning supaya dia masak nanti jadi kuning macam ni. Bengoklah. Ni Allah kata, kau yang tanam, aku yang menumbuhkan, kau yang menumbuh. Lepas tu bubuh rasa pula. Allah. Ini semua Allah suruh lihat. Allah supaya sedar diri, supaya kenal diri.
buah mangga, Masya Allah. Tak usah cerita dah begini. Datang ada buah mangga belakang. Sebelah buah mangga, pokok lada. Pokok lada pedas tak? Pilih masa bubur Cilibo dekat aku ada. Nak pedas, patutnya kena bubur Cilibo, siratkan air Cilibo, baru rasa pedas. Daripada mana pedas pokok Cilibo? Daripada mana manis pokok mangga? Sebelah pokok lada tu pula tanam pula buah limau. Masak limau tu datang daripada mana? Tuan hak tanam tu dia buah asam jawa ke? Buah asam keping ke? Macam nak masak asam pedas ni. Ni Allah tanya, engkau yang menumbuhkan ke aku yang menumbuhkan? Sedarlah diri sikit, kenallah diri sikit. Engkau ni apa? Aku ni Rabb, aku Khaliq. Supaya kenal Allah. Liya'budun ay liya'rifun. Kenal Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT perjalankan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan mungkin pernah jumpa puak-puak tabligh ni. Puak-puak tabligh ni dapat masjid, habislah dia tak dapat parlimen tu, tak dah dapat masjid. Allahu Akbar. Ni perjalanan satu masjid ke satu masjid. Perjalanan satu masjid ke satu masjid. Bukan direka-reka, bukan dibuat-buat. Nak tengok ittiba' Rasul, ittiba' Rasul. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, umat tak boleh ikut. Umat dah memang tak boleh ikut dah. Itu hanya berlaku untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi umrah, nak pergi melancong, umrah sambil melawat tu boleh. Tapi umat ini boleh ittiba', tiru-tiru, ikut-ikut. 3 hari kat masjid ni, 3 hari kat surau, lepas tu 4 hari pula pindah surau lain. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan satu masjid ke satu masjid. Masalahnya setengah masjid tu, ni siapa suruh masuk masjid? Nah, ayat dia, ayat ni minta kebenaran siapa masuk masjid. Majlis agama mana hantar? Ni dapat kelulusan daripada mana ni? Pengurusi dalam agama. Dah jumpa pengurusi ke? Dah jumpa bendahari ke? Dah minta Allah. Allah datangkan keadaan hari. Allah datangkan keadaan hari ni. Nak masuk masjid. Beza nak masuk stadium, nak masuk masjid beza dengan nak masuk pasar raya, nak masuk masjid beza dengan nak masuk disco, nak masuk masjid beza dengan nak masuk kuil. Siapa buat peraturan tu? Siapa yang buat peraturan tu? Haram perbuatan nak ittiba' Rasul ni, perjalanan satu masjid ke satu masjid. Sepatutnya diberi tempat, diberi ruang sepatutnya. Tapi oleh kerana tak patut, jadi sebab aku ahli jawatan kuasa. Ada kuasa tu. Kata tak sedar diri, malah pula kasar sangat ni. Saya penguat kuasa. Lagi dalam kuat kuasa lagi power. Lagi power. Lagi tak sedar diri. Penguat kuasa. Tengok penguat kuasa. Hari ni viral video penguat kuasa tengok pantau kat masjid. 2 dos ke 3 dos? Penguat kuasa. Allah lahirkan keadaan, Allah wujudkan keadaan, Allah letak Allah kanan depan mata kepada kita hari ini. Nak kata apa? Rumah Allah, masjid rumah Allah, surau rumah Allah. Allah berhajat ke kita taat Allah? Allah berhajat
ke kita sembah Allah? Allah berhajat ke kita sujud kepada Allah? Allah langsung tak berhajat. Allah langsung. Allah tutup Masjid Surau 2 tahun. PKP, PKPB, PKPD, PKPK, tak larat nak fikir. Tak larat nak fikir. Kerana bunuh diri, na'udzubillah. Allah tutup Masjid Surau 2 tahun. Nak bagi tahu aku langsung tak berhajat. Penguat kuasa aku tak berhajat, ahli jabatan kuasa aku tak berhajat, pak imam aku tak berhajat, makmum aku tak berhajat, kuliah subuh aku tak berhajat, kuliah maghrib aku tak berhajat, langsung tak berhajat. Bukan Masjid Surau Allah tutup. Allah tutup Mekah Madinah. Allah tutup Mekah Madinah. Langsung tak berhajat. Allah langsung tak berhajat. Siapa yang berhajat? Saya, kita sebagai makhluk ni tadi, sebagai hamba ni, berhajat pada Allah, berhajat pada Khaliq, berhajat pada Rabb. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lepas tu buat apa? Daripada Masjidil Aqsa Allah mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiru perjalanan satu masjid ke satu masjid. Lepas tu pergi jumpa rumah ke rumah, lorong ke lorong, kata Assalamualaikum. Orang lelaki ada. Ada apa? Aku orang lagi masjid lah. Nak dakwah tu, pergi dakwahkan disko. Pergi dakwahkan disko, pergi dakwahkan kuat-kuat, pergi kat pantai-pantai tempat maksiat tu. Allahu Akbar. Kalau saya kata kan, masuk waktu nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, kenapa azan kat surau? Pergi azan kat tempat disko lah. Datang surau ni memang orang datang, tempat orang datang sembahyang, tempat orang datang sembahyang jemaah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. No, yang dekat disko tu, pergi pantai tu, pergi azan kat sana tu. Sama lah yang tadi. 5 waktu azan di Masjid Surau ni untuk apa? Dah tahu dah masjid ni tempat berdirikan solat berjemaah 5 waktu. Jom, pergi azan dekat setiap tingkat level-level. Sudah bengong dapat bila. Lepas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kat Masjid Surau ni memang ada datang, tak payah azan lah. Kalau persoalan macam tu nak jawab apa? Sama lah tadi. Sama lah tadi. Tuan, kita datang daripada rumah Allah, jumpa Tuan semata-mata kerana Allah. Jadi kita ada kalimah la ilaha illallah, kita bersaudara dunia akhirat. Ni nak buat jawapan soalan dalam kubur besok. Salah satu soalan dalam kubur dia akan tanya, man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Yang nak jawab bukan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari yang mana mulut ni dipatri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki akan menjadi saksi. Assalamualaikum, berjabat salam. Ni jadi saksi dalam kubur ni. Kaki ni pergi, sila. Tapi kalau orang dakwah datang, lari. Habis. Lari. Tak ada dah nak bukti dalam soalan dalam kubur tu besok. Nampak macam nak dakwah. Tak nampak dakwah datang dah. Memang nampak. Tapi di sebalik tu, nak buat pakat-pakat yang datang pun jadi saksi, yang diterima kedatangan pun menjadi saksi bahawa Allah, orang Islam lah saudara tu. Ni, tangan jawab ni, kaki jawab, bukan mulut. Di sebalik dakwah, kerja dakwah, banyak dalam kerja dakwah ni boleh amal ayat Quran.
perjalanan satu masjid ke satu masjid, lepas tu buat persiapan soalan dalam kubur. Lepas tu pula boleh bagi masa 10-15 minit sama-sama kita kat masjid surau, duduk majlis fikir Imam Ahmad, duduk majlis kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha. Dah datang masjid, dah datang surau, paling kurang 2 rakaat tahiyat ke masjid, paling kurang 2 rakaat tahiyat ke masjid. 2 rakaat tu apa dia? Solat sunat. Solat tu apa dia? As-solat mi'rajul mu'min, solat mi'raj bagi orang beriman, bukan orang Islam. Bukan as-solat mi'rajul muslim, bukan. As-solat mi'rajul mu'min, solat mi'raj bagi orang beriman. Perjalanan satu masjid ke satu masjid, lepas tu ajak datang pada solat, ajak mendirikan solat supaya seluruh umat Islam ni ada kalimah la ilaha illallah, mi'rajul mu'min. Ittiba' Rasul tadi, ittiba' Rasul. Bukan muslim, bukan mi'raj orang Islam. As-salat mi'rajul mu'min, Allah berkata. Solat mi'raj bagi orang beriman. Kenapa? Kerana orang Islam tak sembahyang. Yang tak sembahyang hari ini siapa dia? Orang Hindu, Buddha, Kristian, memang dia tak sembahyang. Yang meninggalkan solat 5 waktu hari ini siapa dia? Orang Islam sendiri. Peratus yang mendirikan solat 5 waktu di negara yang tercinta, Malaysia ku tercinta ni, di darah tanah tumpahnya darahku, 20%. Negara Islam, majoriti Islam yang mendirikan solat 20%. 80% wallahu a'lam. Ini mengikut statistik Majlis Agama. Bukan tahun ni, tahun sebelum. Saya tak ingat tahun berapa. 20%. Bayangkan, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW bersabda, solat tiang agama. Solat tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Masalah hari ini, siapa yang meruntuhkan agama? Satu orang Hindu non-Muslim datang, dia balik botol kat pintu ni, surau ni, dia balik pung, botol pecah, kaca pintu tu pecah. Kita tengok macam mana keadaan, situasi, perasaan, emosi kita tengok. Biasa perasaan kita tengok, dia pecah kan cermin. Ni satu kampung, satu orang jalan celaka betul, sedap paria apa, paria 5 rial, 6 rial, 3, 7 rial, tak kira berapa rial. Tapi kalau Nabi beritahu, orang Islam yang menguntuhkan agama, bukan pecahkan cermin surau, bukan pecah pintu masjid, bukan pecah tembok masjid. Nabi beritahu, runtuhkan agama. Orang yang meninggalkan solat meruntuhkan agama. Siapa beritahu? Nabi SAW yang terima solat, yang ambil solat baik masa Mi'raj, mendirikan solat, menegakkan agama, meninggalkan solat, meruntuhkan agama. Siapa yang meruntuhkan agama? Bukan pecah pintu masjid, itu baru pecah pintu masjid. Ini meruntuhkan agama. Mana teruk? Perbuatan orang kafir memecahkan pintu surau. Bukan saya nak suruh dia pecahkan surau, ni nak perumpamaan. Kena faham? Kan viral pula ni kan. Salah tak orang kata suruh orang kafir pecah surau kan. Ni boleh dimanipulasi
Zaman canggih sains dan teknologi ni, wadi ni siap-siap ni. Dia baru pecahkan pintu surau dia, pecahkan tembok surau je. Ni yang meruntuhkan agama. Mana tu? Perbuatan orang kafir itu teruk ke? Perbuatan orang Islam itu teruk? Sendiri jawab. Siapa yang bagi tahu? Ni orang yang terima solat tu bagi tahu. Allah. Solat ni mula-mula tu Allah bagi 50. Turun naik. Kita kena turun naik bangunan pun dah. Kan, tengking kat kaunter tu. Kau ingat aku bola ke? Naik tingkat 3 suruh turun tingkat 1, pergi tingkat 1 suruh naik tingkat 2 pula. Kau tak kenal aku ni siapa? Naik bangunan. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, naik langit, turun naik langit. Pelan. Turun naik tangga pun pelan. Turun naik langit. Daripada 50 tinggal 45, 50 mau naik 45, turun lagi, mau naik lagi 40, turun lagi, naik lagi 35, turun lagi, naik lagi 30, turun lagi, naik lagi 25, turun lagi, naik lagi 20, turun lagi, naik lagi 15, turun lagi, naik lagi 10, turun lagi, naik lagi, tinggal 5. Berapa kali turun naik? Patutlah Nabi marah. Patutlah Nabi marah. Daripada 50 tinggal 5. Yang 5 ni pun tak boleh buat juga. Allahu Akbar. Yang 5 ni pun tak boleh buat. Dan aku yang pergi ambil. Aku pergi ambil. Dah turun naik. Tinggal 5. Yang 5 ni satu hari 10 kali Allah panggil. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Subuh 2 kali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isyak sekejap lagi 2 kali. Satu hari 10 kali. Menyahut seminggu sekali. Hari Jumaat. Orang hajar ke? Biarlah. Kasar sikit bunyi. Panggil satu hari 10 kali. Maknanya seminggu 70 kali. 70 kali baru menyahut sekali. Allah. Siapa ni? Bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan Yahudi. Panggil seminggu 70 kali, 70 kali menyawat sekali ya. Kalau anak kita lah, kan, kita panggil anak kita, halo, sama manggil dulu tu kat pintu, halo. Saya rasa kalau anak saya tak sampai 10 kali. Kalau anak saya duduk situ, lama 3 kali pun ni layak kan. Kalau anak saya kan, kalau anak saya. Tapi Allahu Akbar, panggil dengan suara merayu, hayya 'alas salah. Bukan jengka macam saya panggil anak saya dah 10 kan. Bla kalau saya. Tuan-tuan pernah dengar Bilal azan jengka? Hayya salat. Ni nak panggil semua hak flat-flat ni. Bertahun dah aku jadi muazzin, dia kata. Kan? Sebelum Covid macam tu juga, lepas Covid pun macam tu juga. Aku nak azan jengka lah sekali dia. Ada sekali kat satu masjid, pukul 10 pagi azan berkumandang di masjid. 10 pagi
Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 pagi. Ni semua hak kedai-kedai kopi ni, tok siap datang, AJK semua datang. Tengok-tengok orang gila, buka mic pun dia azan orang gila. Wah, gila. Mana masuk waktu lagi? Pukul 10 pagi. Selama je orang gila tu jawab. Habis azan 1:30 tak ada orang datang pun. Azan 1:30 tak ada orang datang. Azan 10 pagi, ramai pula dia. Siapa tak gila? Seolah-olah bertanya, siapa yang gila? Allah. Allah ada dengan orang gila. Allah panggil tu merayu-rayu, bukan jegah pun. Seminggu sekali datang. Yang teror dia start 2 kali, raya puasa, raya haji. Allah Akbar. Itu pun sebab dah orang makan depan baju sedondon kan. Ni anak kecil-kecil dah penuh kat surau, hak tua pula kat rumah. Malu. Pergilah juga, rela dalam terpaksa menampakkan kaki pergi masjid surau. Sekarang 2 kali. Allah Akbar. Hal lagi hebat, yang lagi dahsyat, dah jadi jenazah baru datang. Allah Akbar. Itu pun diusung. Itu pun diusung. Allah kata tak apalah, dah jadi jenazah pun jenazah lah. Jemputlah duduk depan imam. Allah jemput, mai welcome duduk depan imam. Puang hajar tu jenazah duduk depan imam. Ada orang cakap macam tu? Tak ada. Allah jemput duduk depan imam. Jadi jenazah pun jenazah. Allah. Sampai macam tu sekali. Tuan-tuan, ibu-ibu yang macam Allah SWT, turun naik, tinggal 5, datang seminggu sekali. Bila Allah nak datang pertolongan orang Islam? Bila Allah nak bagi bantuan pada orang Islam? Bila orang Islam Allah nak pandang dengan rahmat? Sedangkan Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang beriman, bukan orang Islam. Sebab orang Islam tak sembahyang. Yang tak sembahyang itu orang Islam. Sebab tu Allah suruh orang beriman. Orang beriman pasti dia sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Doa, minta doa sabar. Bis-sabri was-salah. Ni 3 benda. Doa, sabar, solat. Hari ni doa pun tak ada, dan tak sabar, tak sembahyang pula. Agak bila nak datang pertolongan Allah? Dan dah tadi 20% mendirikan solat, 80% meninggalkan solat. 20 orang bina surau, 80 orang runtuhkan surau. Sekali lagi saya bilang, 20 orang bina surau, 80 orang runtuhkan surau. Agak-agak berapa tahun surau tu siap? 10 tahun siap? 20 tahun? 50 tahun? 100 tahun? Tak siap-siap. Tak siap-siap. Sebab tu hari ni keadaan orang Islam makin teruk, makin parah, makin dibelasah. Yang dibelasah hari ini, yang dihentam hari ini, yang dipukul hari ini, negara tu dulu 800 tahun pemerintahan Islam. 800 tahun pemerintahan Islam di India. Satu ketika dulu. Satu ketika dulu. Hari ini orang Islam Allah datangkan, zahirkan keadaan depan mata kepala kita. Sebab apa? Sebab hak 20%, 80% tadi kan. Sebab panggil 10 kali, nyawat sekali. Sebab Allah, banyak sebab.
Banyak sebab yang menyebabkan bantuan Allah tak datang. Doa menangis keluar mata darah. Dah beribu tangisan, ratus ribu tangisan umat Islam di Palestin, di Suriah, ratusan ribu di Palestin. Itu bukan hari ni, tahun 40-an dulu lagi dah masalah Palestin. Tahun 40-an sampai hari ni tak selesai lagi. Tak selesai. Kan? Buatlah pertubuhan apa pun, buatlah persatuan apa pun, kan? Safe. Malah nak kata dia jadi mengata pula. Buatlah apa pun, seluruh dunia datang beri bantuan, kalau Allah tak bantu tak ada mana. Seluruh dunia hulurkan bantuan, makanannya, duitnya, keperluannya, senjatanya, tentera, seluruh dunia hantar bantuan, tapi Allah tak bantu. Kita nak bantuan seluruh dunia ke nak bantuan Allah? Sebab tu kena ada pada landasan yang menyebabkan datang bantuan Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kena kembali pada 3 benda ni: doa, sabar, solat. Panjang lagi nak cerita, kan? Dah tinggal 5 minit. Nanti kita sambung esok Mi'raj tahun depan pula, kalau mau banyak. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan langit pertama, malaikat, ribuan malaikat hanya siap. Langit kedua rokok. Langit ketiga sujud. Begitulah surah tahiyat, selawat. Sampai langit ke-7. Sampai langit ke-7. Ulama beritahu amalan para malaikat, amalan para malaikat di 7 lapis langit, di 7 lapis langit. Sekali lagi saya ulang, amalan para malaikat di 7 lapis langit menyamai 1 rakaat di dalam solat umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sekali lagi, amalan para malaikat, bukan amalan wali, bukan amalan tok-tok guru, bukan amalan habaib, bukan amalan syekh, bukan amalan ahlul bait. Amalan para malaikat di 7 lapis langit menyamai 1 rakaat solat umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama 1 rakaat Mi'rajul Mukmin umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana power? Kita kena kopi 3 in 1 berfu, gagah perkasa dah rasa, kan? Tongkat alinya, kan? Tongkat langitnya, pasak buminya. Allahu Akbar. Tu 3 dalam 1, 5 dalam 1. Ini 7 dalam 1. 7 dalam 1 bukan herbal. 7 dalam 1 bukan tongkat-tongkat. 7 dalam 1 amalan para malaikat. Tapi hari ini sewenang-wenangnya umat ni meninggalkan kekuatan yang Allah SWT sembunyi dalam 1 rakaat solat umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik daripada Allah SWT. Terlanjur kata, terkasar bahasa daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.